kita sambung kajian kita minggu lepas ke? Bulan lepas bulan lepas kita bacakan hadis 16 tentang jangan marah. Hadis 16 dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bacakan hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah fa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabhah wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih dhabihatahu. Rawahul Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Hadis yang paling sahih, dalil yang paling sahih selepas Al-Quran adalah tuan-tuan dan puan-puan adalah baca hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Abu Ya'la Shaddad adalah beliau adalah berasal dari suku Khazraj, dan beliau adalah merupakan di antara sahabat yang banyak ilmu, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang dikenali dengan sifat kasih sayang yang ada pada beliau, dan sifat lemah lembut yang ada pada beliau, sifat yang sangat pandai menahan kemarahannya. Beliau tidak memarahi, dan sangat susah kalau kita nak lihat beliau marah. Beliau adalah sangat kuat menahan kemarahannya, dan jaranglah orang mendapatkan mana-mana riwayat yang beliau marah, karena beliau tidak marah. Dan beliau adalah tinggal di Madinah. Abu Ya'la Shaddad bin Aus tinggal di Madinah, kemudian beliau berhijrah ke Baitul Muqaddis Palestin, sehingga beliau wafat di Palestin, meninggal di Palestin, di Baitul Muqaddis. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 50 hadis, pernah diriwayatkan oleh beliau. Itulah hadis, salah satu hadis yang kita baca hari ini adalah hadis yang daripada mulut beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Itu terpanggil ihsan. Atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan. Apapun perkara yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Isra ayat 23. Allah menyebutkan tentang ihsan ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu
agar kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Allah memerintahkan kepada semua makhluknya, kepada kita dan semua, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada patung, tidak boleh menyembah kepada lembu, kepada kayu dan kepada matahari, dan semuanya tak boleh. Manusia ataupun jin yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti mereka akan dimasukkan dalam api neraka Jahannam yang membara dan yang sangat kuat, akan diazab selama-lamanya. Bila? Apabila dia mati. Apabila dia tutup mata di dunia ini, apabila dia mati. Percaya tak percaya, kalau nak selamat di hari akhirat yang kekal, maka wajib percaya. Maka orang kafir kadang-kadang di dunia dia kaya, kadang-kadang di dunia dia kaya, tetapi di hari akhirat mereka ni akan diazab dengan azab yang sangat keras, dengan azab yang sangat kuat. Bukan sekejap, selama-lamanya. Tidak pernah berhenti azab api neraka kepada mereka, selama-lamanya. Maka hadirin jamaah subuh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nak lepaskan daripada azab api neraka, maka sentiasa kita berkawan juga kepada orang Islam yang inginkan syurga, kepada orang Islam yang nakkan syurga Allah, kepada orang Islam yang sentiasa memikirkan tentang hari akhirat, kena berkawan dengan dia. Sebab apabila kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan jadi baik sikit demi sedikit. Bahkan orang jahat pun kalau dia berkawan dengan orang baik, orang baik maknanya orang yang ikhlas kepada Allah dan sentiasa dia mengharap kasih sayang Allah, maka dia akan berubah menjadi baik. Dan dia akan berubah menjadi baik sedikit demi sedikit. Maka kita hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nakkan syurga, maka kita perlu juga berkawan dengan orang-orang yang kita rasa Allah sayang kepada dia, kita rasa Allah redha kepada dia. Sedikit sebanyak kita akan mengikuti dia. Jangan sesekali berkawan dengan orang yang jauh kepada Allah. Kalau lelaki mungkin yang berjudi, yang merompak dan sebagainya, jangan berkawan. Kalau nak dekatkan dengan mereka, pastikan niat kita adalah untuk mengajak mereka, untuk mengajak mereka ke arah yang Allah sayang, ke arah Allah redha, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali berkawan dengan mereka tanpa ada niat apa-apa. Kalau kita tanpa ada niat apa-apa, maka sikit demi sedikit kita akan mengikuti dia. Secara tidak langsung kita akan mengikuti dia. Ada seorang perempuan, saya tengok di Facebook, dia ni berasal daripada tempat Islami, berasal daripada tempat orang Islam, dan dia orang Islam yang baik, perempuan. Dan dia sebelum ni dia bertudung selalu. Dia suka benda-benda yang Allah redha, Allah sayang. Macam mana kita tahu? Zaman sekarang kan kita senang nak tengok orang ke arah mana. Sebab walaupun jauh, ada Facebook, ada Instagram dan ada Twitter dan sebagainya. Saya perasan dia sebelum ni dia bertudung dengan baik. Sebelum ni dia duduk kat tempat yang baik, dia bertudung dengan baik, dan selalu dia share benda-benda yang baik. Tetapi sejak kebelakangan ini, dia berhijrah daripada tempat dia, daripada kampung dia. Saya tak beritahu nama sebab tadi mengumpat, tapi untuk jadi pengajaran.
Dia berhijrah daripada tempat dia ke tempat yang lain, ke pusat, ke tempat pusat di negara itu, ke ibu kota lah kalau kat sini ya. Kalau Malaysia ni di KL lah katakan. Dia berasal daripada kampung tempat yang baik. Contoh kat sini daripada Kelantan contoh, tapi bukan orang Kelantan lah, orang lain. Berhijrah ke KL contoh, dan dia berkawan dengan orang-orang yang tidak bertudung, berkawan orang-orang yang memakai baju yang seksi-seksi, dan dia bekerja kat tempat yang sama dengan kawan-kawan dia. Bila dia berkawan dengan orang macam itu, maka dia sendiri, dia share kat Facebook dia gambar-gambar dia yang tidak menutup aurat. Padahal sebelum ni tidak pernah satu pun gambar dia ada dekat media sosial yang tidak menutup aurat, tapi dia share dekat story dan dekat dia share gambar-gambar itu. Itulah maksudnya apabila kita berkawan dengan orang yang tidak dekat kepada Allah, yakni orang yang jauh kepada Allah, kita akan berubah menjadi ke arah situ. Kalau nak berkawan dengan orang yang tidak dekat kepada Allah, pastikan kita niat untuk mengajak dia, dan kita usaha tak boleh kalah mengajak dia untuk ke arah kebaikan. Yang bagi lelaki yang berjudi, kita ajak dia ke selalu solat berjamaah. Bagi perempuan yang tidak bertudung, ajak dia untuk menutup aurat. Kerana setiap perkara yang dia lakukan dengan sebabkan kita, maka sampai bila-bila yang dia lakukan itu, kita yang pertama mendapatkan kasih sayang Allah, kita yang pertama dapat pahala. Sebab itu mengajak dia ke arah kebaikan. Itulah salah satu contoh. Apabila berkawan dengan orang yang tidak baik, maka kita secara tidak langsung sikit demi sedikit kita akan berubah menjadi kepada yang tidak baik. Maka itu kena waspada dan kena ambil berat supaya kita selamat di akhirat kelak. Okey, apa tersebut? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain daripada Allah. Kemudian sambung daripada ayat tu, wa bil walidaini ihsana. Allah suruh kepada kita berbuat baik, inilah dipanggil ihsan. Berbuat baik dengan kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Bagi lelaki dan juga perempuan lah. Bagi lelaki, syurgamu adalah di telapak kaki ibumu. Maka orang yang nak syurga, dia tidak boleh lepas daripada jaga ibu dia. Dia tidak boleh lepas daripada menjaga keperluan ibu dia dan menjaga ibu dia dengan sebaik-baiknya. Apalagi ibu kita yang sudah tua, yang sudah tak boleh lagi bergerak ke sana ke sini, maka ingat syurga kita ada pada dia. Kalau dia meneteskan air mata dengan sebab kita dan kita tidak meminta maaf kepada dia, jangan haraplah dapatkan syurga. Maka biasalah manusia ni adalah selalu lupa. Kadang-kadang kita mungkin terasa ibu kita, terasa hati dengan perkataan kita, maka pada ketika itu cepat-cepat meminta maaf. Cepat-cepat meminta maaf kepada mereka, kepada ibu dan ayah. Sebab Allah tak akan maafkan dosa kita dengan ibu kita. Hanya ibu kita yang maafkan. Sebab syurga kita adalah dengan ibu kita dan dengan ayah kita. Maka rugilah sesiapa manusia yang hidup di dunia ini tapi mengabaikan keperluan ibunya, apalagi ibunya sudah tua dan sudah tidak larang. Kita semua tahu bahawa semasa kita kecil lagi, ibu kita tidak pernah mengabaikan keperluan kita dan menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, dan kasih sayang yang tak dapat dibeli. Karena sungguh mahal kasih sayang ibu memelihara kita. Tidak cukup dari membesarkan kita, bahkan memberikan kepada kita pelajaran. Memberikan apa yang kita ada hari ini adalah asbab
usaha daripada ibu kita. Mungkin hari ini kita dapat pakai rumah yang besar, kereta yang mewah. Ingat, ini adalah usaha daripada ibu kita dahulu. Sebab mereka lah mendidik kita, memberikan kepada kita pelajaran sehingga kita boleh bekerja, dapat gaji yang besar. Ini adalah sebabkan dia. Maka kalau nak senang hidup di dunia dan nak senang hidup di akhirat, maka jagalah ibu dengan sebaik-baiknya. Allah sendiri menyuruh kepada ibu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma, sambung daripada ayat tadi. Jika salah seorang daripada ibumu ataupun ayahmu, au kilahuma, ataupun kedua-duanya, ibumu ataupun ayahmu sudah tua, menjadi usia lanjut, mana sudah tua dalam pemeliharaanmu, dalam jagaanmu, fala taqul lahumā uff. Allah ingatkan, jangan sesekali kamu mengatakan kepada mereka berdua ataupun salah seorang, apa itu Kita rasa tak senang dengan ada dia. Apabila dia ibu kita, dan kita pun akan menjadi ibu, dan kita pun akan menjadi ayah. Ingat, kalau kita buat dengan ibu kita dengan baik, insya-Allah Allah akan balas dengan baik. Allah akan balas anak kita nanti dengan kita. Sebab kita semua akan tua. Pasti akan tua. Kalau kita, Allah tak ambil umur kita dalam masa yang dekat, insya-Allah kita akan tua. Maka apa yang kita lakukan pada ibu kita, maka barangkali mungkin akan berulang balik pada kita. Sebab Allah lebih tahu apa yang kita buat. Maka lakukanlah yang terbaik kepada ibu kita sendiri dan kepada ayah kita. Lagi-lagilah ayah kita itu sudah usia lanjut, sudah tua dan tidak boleh bergerak ke sana ke sini, kena pula kencing manis, kena pula penyakit gout, kena pula darah tinggi, maka mereka tak boleh bergerak ke sana dan ke sini. Maka ketika itulah wajib, bukan itu saja, bukan masa itu saja, dan daripada mula-mula lah hidup kita wajib untuk taat kepada mereka dan jaga segala keperluan mereka. Terutama yang paling penting yang kita jaga adalah, yang paling susah kita jaga adalah hati mereka. Ini paling penting kita jaga. Mungkin kita tak dapat nak berikan duit sebanyak mungkin rezeki kita tak berapa banyak, tapi jagalah hati mereka. Kerana kalau sikit tergores hati mereka tanpa kita minta maaf, makalah syurga, neraka lah layak bagi kita. Maka jagalah sebaik mungkin, terutama hatinya. Maksud hatinya macam tadilah disebutkan, Allah sebutkan, jangan sekali mengatakan kepada ibumu maknanya kalau ibu nak minta sesuatu, tak naklah. Ibu suruh sesuatu, tak naklah, ini, itu tak boleh. Allah larang. Kalau kita nakkan rahmat Allah, nakkan kasih sayang Allah, maka perlu kita ada mintakan Allah, mintakan kasih sayang, ataupun kita cari kasih sayang ibu dan ayah kita. Apabila kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya dan puas hati ibu kita, puas hati ayah kita ketika dia tua, maka dia akan mendoakan kepada kita untuk mendapatkan syurga, untuk dimurahkan rezeki, untuk diberikan bermacam-macam kasih sayang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu dan doa ayah adalah doa yang paling mustajab, yang cepat sangat dikabulkan. Sebab itu anak durhaka dia tidak pedulikan ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita apabila dah tua, dan kita sendiri nanti apabila kita dah tua, maka kita akan cepat sensitif. Sedikit kita bercakap, maka dah cepat sensitif, terasa
maka ketika itu jagalah sebaik-baiknya. Apabila ibu kita membebel, maka terimalah dengan hati yang tulus dan ingat syurga ada pada mereka. Terimalah dengan hati yang senang dan jangan sesekali menjawab. Lagilah ibu kita dah tua, jadikan dia adalah bos dalam kehidupan kita, bukan bibi kita. Ada sekarang ini, manusia sekarang ini, apabila ibu dia dah tua, dia jadikan ibu dia sebagai pekerja. Ramai sangat ibu dia pada bekerja, jaga anak apa semua, bahkan bagi gaji lagi. Itu adalah bekerja dengan dia. Macam kita ambil bekerja orang lain, maka tak boleh itu. Kalau ibu kita sendiri nak jaga cucu dengan sebab dia sayang, bukan sebab kita suruh, dia nak sendiri, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita sendiri suruh, dia sendiri tak rasa tak senang, sebab rasa dikecilkan oleh anak, maka neraka lah bagi kita kalau kita suruh. Maka jagalah sebaik mungkin dengan ibu dan dengan ayah. Jangan sesekali harapkan pada mereka untuk dia berkhidmat kita ataupun bekerja dengan kita, jangan. Tapi macam mana mereka ayah dan ibu kita jaga kita masa kecil, tidak pernah mengharapkan apa-apa, memberikan apa yang kita minta, dan tidak pernah kita mengharapkan kita balas pada dia. Begitulah mereka bila mereka sudah tua. Kita kena buat macam tu juga, supaya kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanaka indakal kibara ahaduhuma. Ayat tadi, jika sekiranya ibu dan bapakmu sudah tua dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan sesekali mengatakan wala tanharhuma, jangan sesekali kamu membentak mereka, cakap benda-benda yang kasar. Cakap benda-benda yang kasar apabila mereka memberikan pandangan, memberikan maklumat yang kita rasa tidak betul, maka kita akan membalas dengan kasar. Maka ini adalah tidak boleh sama sekali. Kalau kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak selamat diri kita daripada api neraka, maka tak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā, sambung daripada ayat tadi, maka ucapkanlah kepada kedua ibu bapamu qawlan karīmā, perkataan yang mulia, yakni perkataan yang disenangi. Apabila kita bercakap dengan ibu dan dengan ayah kita, pastikan perkataan yang keluar daripada mulut kita dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan tidak sedikit pun merasakan hati kepada mereka. Kalau kita nak dapatkan syurga, cabaran sangat kuat. Ibu bapa yang duduk dengan kita, cabaran kita sangat kuat. Maknanya macam mana kuat? Macam itulah masa dia jaga kita masa kecil, dia pun cabaran kuat. Itulah kita akan rasa pada hari ini kuat. Maknanya apa yang, kalau dia marah, jangan sesekali menjawab, tak boleh menjawab, hanya boleh menangis dan meminta maaf, itu je. Kalau nak dapatkan syurga, tak perlu menjawab ini dan menjawab itu, membentak-bentak. Ada saya tengok, sama ada sikit, tapi zaman kita lah, ada orang membunuh ibunya, ada orang membunuh ibunya disebabkan tak bagi duit. Balik daripada tempat kerja dan tempat lain, minta duit dengan ibu, tak bagi, maka dia bunuh. Maka ini adalah neraka bagi dia. Dan kita sendiri sebagai ibu dan sebagai ayah, jangan lupa tanggungjawab. Sekiranya kita masih ada anak-anak, tanggungjawab untuk kita berikan kepada dia pendidikan yang baik, pendidikan yang boleh menguntungkan kita di hari akhirat kelak, iaitu pendidikan agama lah semestinya. Bolehlah nak berikan pendidikan lain, tak ada masalah. Macam Islamic banking ke, engineering apa sebagainya yang lain, boleh, tak ada masalah. Tapi yang wajib adalah fardu ain. Dia mengenal diri dia dan mengenal Tuhan dia, mengenal ibu bapa dia. Maka kalau kita tak tunjukkan kepada mereka agama, maka
boleh jadi mereka akan membunuh kita nanti bila kita sudah tua. Ingat, bila kita sudah tua, kita sudah tidak ada daya dan upaya lagi, sudahlah tidak larat lagi. Kita hanya boleh bercakap saja. Dengar tak dengar, tergantung pada dia. Maka kalau kita nak dia dengar, maka kena berusaha daripada hari inilah, supaya kita berikan kepada dia pendidikan agama, supaya dia dengar kita nanti di masa kita dah tua, dan menjadi kepada kita menjadi yang terbaik untuk hari akhirat kita, insya-Allah. Okey, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita. Okey, disebutkan dalam ayat 24 surah Isra, sambungan daripada ayat tadi, wakhfid lahuma janahadul minar rahmah. Hendaklah kamu merendahkan dirimu terhadap kedua ibu bapamu dengan penuh kasih sayang. Kita mungkin di pejabat ataupun di tempat pekerjaan kita, mungkin kita adalah bos, orang atasan. Tetapi apabila kita balik rumah mak kita ataupun mak kita ada dengan kita, balik kepada rumah kita, maka bukan lagi kita bos, tetapi ingatlah bos kita adalah ibu dan ayah kita. Maka apa yang dia suruh, maka wajiblah untuk kita buat. Apa yang dia nak, kalau kita mampu, kita tunaikan. Kalau kita tidak mampu, kita beritahulah dengan lembut, dengan kasih sayang. Kita akan usaha supaya kita dapat apa yang dia nak. Itu kalau kita nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh terlepas daripada kasih dan sayang kepada ibu kita kalau kita nak syurga kepada Allah. Walaupun kita beribadat sebanyak manapun, tapi kalau ibu kita masih terasa sakit hati dan tidak dapat memaafkan kita, iaitu kita sendiri tak minta maaf, maka kita belum layak untuk dapatkan syurga. Walaupun kita solat tak pernah berhenti, puasa tak pernah tinggal, maka belum layak untuk kita dapatkan syurga. Maka syurga kita ada pada mereka. Kemudian barulah buat perkara yang lain. Tetapi kalau ibu kita jenis jahat, jenis menyuruh kepada keburukan, jangan ikut. Cuma jangan ikut, bagi tahu dengan lemah lembut, ini Allah, ini Tuhan tak bagi, Allah tak bagi. Bagi tahu dengan kasih sayang kepada mereka dengan lemah lembut. Jangan buat. Jangan pula nanti terlebih taat kepada ibu. Ibu suruh benda yang Allah tak ada tahu. Contoh suruh mencuri, dah tak ada duit, pergi mencuri juga. Ini tak dapat syurga, ini dapat neraka. Dan ibu-ibu sekali diumpan dalam neraka jahanam. Maka taatlah pada ibu selagi tak melanggar syariat, selagi tak melanggar apa yang Allah suruh. Wakhfid lahuma janahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah suruh kepada kita, ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka memeliharaku semasa kecil lagi. Ucapkanlah doa ini selalu. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan, sebahagian bukan semua, doa tidak diterima oleh Allah kalau tidak berdoa kepada ibu dan ayahnya. Maka doa untuk ibu dan ayahnya adalah perintah daripada Allah. Bukan sebab kita kerana yang lain, tetapi kerana perintah kepada Allah, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam surah Isra ayat 24. Okey, boleh tengoklah tuan-tuan. Okey, ini adalah ihsan, tentang ihsan. Itu salah satu ihsan kepada orang tua. Saya utamakan ihsan kepada orang tua sebab syurga kita ada di situ. Dan segala perkara yang lain pun kita perlukan ihsan. Apapun pekerjaan kita perlukan ihsan. Perlukan buat yang terbaik. Sehingga kan kita pergi kerja pun kita bekerja dengan ihsan, dengan kerja yang terbaik. Yang terbaik untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita insya-Allah kita akan sambung. Hadis ni tak habis lagi. Saya baru baca sikit je. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Tentang ihsan saja. Nanti minggu
bulan depan insya-Allah kita akan sambung hadis ini juga. Kita sambung tentang membunuh, cara membunuh yang terbaik dan apa yang boleh kita bunuh. Kalau manusia, siapa saja yang dibenarkan bunuh, ada juga manusia yang dibenarkan bunuh, dan juga kalau binatang, apa saja binatang yang dibenarkan untuk kita bunuh dan disyariatkan untuk kita bunuh. InsyaAllah yang ini kita akan sambung bulan hadapan insyaAllah. Jadi bulan hadapan tu kalau dah tahu Imam Zulfahmi, maka jangan miss untuk kita dapatkan lebih lanjut maklumat supaya kita boleh amalkan dan supaya kita dipilih oleh Allah untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup di sini pada hari ini, insyaallah kita akan sambung di bulan hadapan insyaallah. Dan saya minta maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Yang baiknya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi